أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال مؤلف رحمه الله تعالى. Sambung dengan kitab pengajian kita Bughyatul Tulab, muka surat 3. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, dan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mislu ujuri man tabi'ahu wa la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه ولا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. Kita masih lagi duduk dalam tajuk mukaddimah yang saya tahu petang tentang fadilatul ilmi wa man ta'allamahu wa man ta'allamahu wa man 'allamahu, orang yang belajar ilmu dan orang yang mengajar ilmu. Masih lagi dalam tajuk tu supaya menjadi hemah kepada kita untuk mempelajari kitab dan istiqamah serta beramal segala isi kandung yang ada dalam kitab ni. Bagus saya dah letak kelebihan ilmu. Maknanya bila kita sedar kelebihan ilmu tu menjadi hemah yang tinggi kepada kita nak belajar kitab istiqamah sehingga kotak dan beramal dengan isi kandung kitab tu sendiri. Ini kelebihan dia. Barang siapa menyeru seorang kepada petunjuk, sama ada seru ni atas nama mengajar, atas nama ajak, mari kita pergi belajar, mari kita pergi ngaji, mari kita dengar ustaz ada buat online, mari kita join. Itu menyeru. Ataupun menyeru orang baik tu orang mengajar sendiri. Ajak kita buat baik. Buat ibadat wa amal kenal Allah yang mencipta kita. Apa pahala yang Allah Ta'ala bagi? Adalah baginya pahala daripada umpama pahala orang yang mengikut akan dia. Maknanya kita mengajar seorang, kita ajar orang berkebaikan kita seorang. Tapi apabila anak murid kita ramai, orang yang kita ajak ramai, maka kita dapat pahala sebagaimana ramai orang yang kita ajak. Kalau orang yang kita ajak tu dia ajak orang lain pula, orang yang kita ajak dapat pahala, dia mengajak orang baru, maka kita dapat pahala 2 kali ganda. Kita dapat pahala daripada orang yang kita ajak dan orang yang diajak oleh orang yang kita ajak. Hinggalah bertali sampai berapa keturunan, sampai beberapa tabaqat. Sebab itu junjungan Nabi kita Muhammad SAW banyak pahala dapat. Kerana segala umat
daripada dulu hingga ke akhirat yang beramal dengan amalan Islam yang kenal dan makrifat Allah, buat ibadat, buat amal soleh, hasil daripada dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah, maka semuanya pahala-pahala tadi sampai kepada Rasulullah SAW. Itu sebuah kebaikan. Sebagaimana kata Qabil dan Habil lah. Wa man ahyaha fa ka'annama ahyan nasa jami'ah. Sesiapa yang menghidupkan orang mati, seolah-olahnya dia menghidup semua orang datang ke dunia. Sesiapa yang membunuh seorang, seolah-olah berlaku peperangan atas ke dunia ni, dia yang ajar, dia yang kepala. Semua dosa tu sapa atas kepala dia. Kalau kita mula buat baik dan orang ikut kebaikan, seluruh orang yang melaksanakan ibadat kebaikan dengan sebab kita ajar, sapa pahalanya kepada kita. Inilah satu perniagaan yang menguntungkan kita. Kan orang main cari orang main niaga kan. Kita ajak orang ni dapat keuntungan, patut orang tu dapat keuntungan, orang tu dapat keuntungan. Kalau ramai yang duduk bawah kita, banyak keuntungan kita dapat. Beranak orang lain pula, dia cari orang lain pula, dapat lagi kita. Tu taham ke dunia. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Ni. Jadi maknanya kita ajak orang yang dapat petunjuk. Hidayah ni dia ada dua. Ada hidayah Allah Ta'ala semata-mata, orang lain boleh beri hidayah petunjuk. Hidayah muwassilah. Yang menyampaikan kita kepada tauhid dan makrifat Allah. Macam Tuhan sebut, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak boleh beri hidayah kepada siapa yang kau kasih. Akan tetapi yang beri hidayah itu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu hidayah muwassilah. Adapun nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalam, para anbiya, para awliya, para ulama dan orang yang mengajar ilmu agama ni, hidayah yang dia bawa hidayah tu tariq. Tunjuk jalan kepada makrifah dengan kita beri ilmu dan kepahaman. Kerana ilmu dan kepahaman serta amal itu adalah jalan untuk kenal makrifat Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Karim, innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad ialah yang menunjuk jalan yang betul, hidayah. Qala, tiada ku dan tiada kurang yang demikian itu daripada pahala. Nisbah daripada pahala mereka itu. Sesuatu, tak ada kurang. Dan barang siapa yang menyeru kepada sesat, hidayah lawannya dhalalah, kepada kesesatan, adalah atasnya daripada dosa, umpama dosa orang yang mengikut akan dia. Tiada kurang sekalian yang demikian itu daripada dosa, maka itu sesuatu. Ad-dalu alal khairi kafa'ilihi. Orang yang menyuruh buat baik sebagaimana dia buat baik. Ad-dalu ala syarri aidan kafa'ilihi. Orang yang menyuruh buat jahat sama macam dia buat jahat. Dhalalah, sesat, dia ada dua. Asal makna dhalalah ni sesat sebab tak ada ilmu, tak ada kepahaman. Satu lagi disebut, satu istilah idlal, menyesatkan orang. Menyesatkan orang, idlal. Sama ada dhalalah dan idlal, dosa sama je. Bahkan idlal lebih berat dosa nisbah dhalalah. Sebab dhalalah dia sesat diri dia sendiri. Apabila dia sesat diri dia sendiri, maka dosa atas diri dia tak beranak, tak bertambah. Atas diri dia.
Tapi kalau dia mengidlalkan orang, menyesatkan orang, diri dia sesat. Walaupun ada ilmu, walaupun ada kepahaman. Dan orang-orang yang dia ajar pun sesat. Dia sesat lagi menyesatkan. Idlal ni dia diri sesat, dia sedar. Lagi menyesatkan. Di sana ada satu lagi selain daripada hidayah, taufik. Hidayah bukan lawan taufik. Taufik bukan bersamaan dengan hidayah. Taufik lawan dia khizlan. Taufik lawan dia khizlan. Apa makna taufik? Iaitu man fa'ala ma yuwaffiquhu wa yardah. Ataupun man fa'ala ma yuwaffiquhu wa yuhibbuhu wa yardah. Buat sesuatu perkara yang berpetulang dengan sebenar, yang Allah Ta'ala suka, yang Allah Ta'ala redha. Itu taufik. Khizlan iaitu seseorang tu buat perkara yang Allah Ta'ala benci, yang Allah Ta'ala suka, dan yang Allah Ta'ala tidak redha. Tu khizlan. Taufik dan hidayah ini dikata oleh ulama, kalau sebut hidayah saja, dalam hidayah ada taufik. Kalau sebut taufik saja, dalam taufik ada hidayah. Termasuk dalam kaedah iza jatama'a iftaraqa wa iza iftaraqa ijtama'a. Kalau taufik dan hidayah duduk dalam satu ayat, maka hidayah ada maknanya dan taufik ada maknanya. Hidayah itu makna saja nur petunjuk yang Allah campur dalam hati dia, seorang rasa nak baik. Hidayah daripada nur petunjuk, taufik pula daripada nur petunjuk yang Allah campur dalam hati kita rasa nak baik, maka kita melaksanakan kebaikan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Taufik. Itu kalau makna satu-satu duduk dalam ayat yang sama. Tapi kalau hidayah dan taufik duduk dalam ayat yang berasingan, dalam hidayah ada taufik dan dalam taufik ada hidayah. Dia masuk dalam kaedah iza jtama'a iftaraqa wa iza iftaraqa ijtama'a. Dan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sebab itu kita ni mari belajar, jangan mari seorang rugi. Kalau kita ada kereta, biar penuh kereta kita tu, pergi kat ustaz tok guru ngajar. Supaya apa? Supaya bukan kita seorang je dapat kefahaman, kawan-kawan kita pun boleh dapat kefahaman. Bahkan kadang-kadang boleh menguntungkan kita. Kalau kita kurang faham, boleh tanya kawan kita yang pergi sama. Dia pun faham mana tuan guru ngajar tadi. Mungkin dia faham sikit, kita faham sikit, jadi banyak kefahaman kita dapat. Bahkan pahala tu. Pahala. Balik, dia ajar anak isteri dia pula. Pahala pula situ. Mana pahala, dia beranak. Semakin bertambah, semakin bertambah, semakin bertambah. Bukan kita saja buat kebaikan, kita ajak orang lain buat kebajikan. Bukan kita saja berzikir, kita ajak orang lain berzikir. Sama. Bukan kita je belajar dengar, kita ajak kawan-kawan sahabat jiran kita, anak beranak kita, turut belajar berdengar. Itu. Pahala tak kurang, bahkan dapat lebih lagi. Qala, dan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya mal'unatun wa mal'unu ma fiha wal mal'unun ma fiha illa ad-dunya mal'unatun mal'unu ma fiha illa zikrullah wa ma wallahu wa aliman
wa muta'alliman. Bermula dunia dikutuk akan dia, dilaknat akan dia. Dan dikutuk barang yang dialami dalam dunia. Melainkan orang yang menyebut bagi nama Allah dan menolong akan dia, akan Allah Ta'ala, akan agama Allah. Dan orang yang alimnya dalam dunia. Dan orang yang belajarnya agama atas muka dunia ni. Maknanya dunia ni dilaknat akan dia. Dan termasuk orang-orang yang ada dalam dunia tu. Malaikat dalam ni dia sebut ada beberapa golongan yang ada atas muka dunia. Orang ni dapat rahmat oleh Allah Ta'ala. Orang dapat laknat. Yang pertama, orang yang duduk atas muka dunia sentiasa berzikir ingat Allah. Yang kedua, orang yang menolong akan agama Allah. Yang ketiga, orang alim yang menyampaikan agama Islam. Dan yang keempat, orang yang belajar agama. Orang yang belajar agama. Hadis ini hadis hasan. Yang ni orang yang selamat. Kalau tidak, orang ni akan jadi rosak. Nak selamat bukan senang. Orang yang duduk atas muka dunia ni, dia kena sentiasa jadi ikan hidup. Baru dia selamat. Barulah dia jadi laknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilaknat oleh dunia. Jadi ikan hidup. Tapi kalau jadi ikan mati, maka dia akan terpengaruh dengan kerosakan dunia. Sebagaimana yang pernah kita contoh, ikan yang hidup dalam air, walaupun air itu masing air tidak mengubah rasa ikan tu selagi mana dia hidup. Tidak mempengaruhi masing air laut selagi mana ikan tu hidup. Tak kira apa kajian ahli sains buat yang menyebabkan ikan hidup dalam air masin itu tidak masin. Begitulah kita duduk atas muka dunia ni. Kalau hati kita mati, maka kerosakan atas muka dunia, apa yang Nabi kata, ad-dunya mal'unatun, ad-dunya jifatun, ad-dunya ra'su kulli khati'atin, akan mempengaruhi hati orang yang mati. Tapi apabila hati orang itu hidup dengan zikrullah, maka dia akan selamat duduk atas muka dunia ni. Segala kerosakan atas muka dunia tidak boleh mempengaruhi hati dia, sebab hati dia hidup. Kerosakan atas muka dunia itu dapat mempengaruhi akan hati orang yang mati saja. Sebab itulah kita kena berusaha hidup hati kita biar jadi rijalun la tulihihim tijaratu wala bai'un an zikrillah al-ayah. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa wallahi mal faqra aksha alaikum walakinni aksha alaikum an tubsata ad-dunya alaikum kama busitat man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikukum kama ahlakatuhum." Hadis ini hadis Bukhari Muslim. Fa wallahi, kata Nabi, maka demi Allah, mal faqra aksha alaikum, aku tak takut, tak bimbang kamu ni fakir, miskin atas muka dunia. Walakin aksha alaikum,
Akan tapi aku takut kamu duduk dalam ke dunia ni. Walakinni akhsha alaikum an tubsatad dunya fikum. Bahawa kamu dibentangkan dunia. Kama busitat man kana qablakum. Sebagaimana Allah Ta'ala bentang kepada dunia kepada mereka yang terdahulu daripada kamu. Maka berduyung-duyung terjemuh dalam gelaman dunia. Kamu dibinasakan oleh Allah sebagaimana Allah binasakan kaum-kaum yang terdahulu. Itu Nabi sebut. Dan daripada Abi Darda radhiyallahu anhu katanya, sami'tu, yakni aku dengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu bihi fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna'u wa innal alima la yastaghfiruhu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitani fil ma'i. Ada setengah baca wa fadlu, ada setengah baca wa fadla. Wa fadlul alimi 'ala al-'abidi, atau wa fadlul alimi 'ala al-'abidi ka fadlul qamari 'ala sa'iril kawakibi. Wa innal ulama'a warasatul anbiya. Wa innal anbiya'a, dia baca dua baca, lam yurisu satu, lam yuwarrisu satu. Lam yurisu dirhaman wa dinaran wala dinaran wa innama awrasu al-ilma. Kalau baca yurisu, awrasu. Ada dua ibarat. Ada dua lafaz yang mukhtalifah dalam riwayat hadis ni. Fiha alfazun wa mukhtalafun walakinnaha al-ma'na wahidah. Al-ma'na wahidah. Kalaulah lam yurisu dirhaman wala dinar wa innama awrasu. Awrasu al-ilma faman akhadahu akhadha bi'audhin wafidin. Setengah naskah macam ni. Wa innal anbiya'a lam yuwarrisu dirhaman wala dinaran wa innama warrasu al-ilma faman akhadahu akhadha bi'audhin wafidin. Barang siapa menjalan akan jalan yang menuntut padanya ilmu. Mana jalan belajar ilmu. Cari ilmu. Keluar daripada kampung halaman, bagi tempat pengajian, belajar ilmu. Keluar daripada rumah, pergi surau masjid, belajar ilmu. Tak kira lah. Sama ada tempat tunggu mengajar dekat ke, jauh ke, tak kira. Kalau duduk dekat, maka penyaksiannya dekat. Kalau duduk jauh tempat belajar dengan rumah kita, pengisiannya jauh. Kalau orang faham tu, tidak kira dekat jauh, sama je. Tempat belajar ni, dekat ke kita rasa, jauh kita rasa, dekat jauh tu bukan jarak, sebenarnya hati. Hati. Dekat jauh tu bukan alasan. Jauh tu ngajar payah saya nak pergi, hutan lah, payah. Jauh. Jauh saya nak pergi dekat Tugu, saya duduk Kuala Lumpur, saya duduk Johor, saya duduk Kelantan, jauh. Saya duduk Terengganu, jauh Tugu, tak sempat. Sebenarnya dekat jauh jarak kita dengan Tugu kita, jauh kita dengar ayat kasih, dak ukur dengan jarak. Bukan ukur dengan jarak. Tapi ukur dengan hati. Kalau hati kita dekat Tugu kita, jauh pun rasa dekat. Kalau hati kita jauh dengan Tugu kita, duduk sebelum rumah pun macam jauh. Tu. Tidak ukur dengan jarak. Tidak ukur dengan halangan. Jarak dan halangan tu kecil je. Apabila hubungan hati kita dengan guru kita kuat.
Tapi kalau hubungan hati dengan guru kita longgar, jarak dan jauh itu menjadi halangan untuk kita sampai dalam belajar ilmu agama ni. Kalau kita faham ayat ni, hadis yang kita kena baca ni, orang yang jauh perjalanannya nak belajar ilmu, jarak perjalanan jauh tu, semua kiri kanan jalan tu menjadi saksi ke atas kita. Orang yang belajar dan menuntut ilmu jadi saksi. Itu hikmah orang jauh. Walaupun jauh, hati yang dekat. Cuba kita tengok dalam urusan dunia kita. Kalau urusan dunia kita, benda yang kita suka, benda yang kita minat, benda yang kita berahi. Contoh makanan. No, duduk ujung bukit, dalam hutan tu, pergi beli makan. Noh, gelap gelita pun. Dah apa lagi? Aku, apa? Ada benda tak minat kita nak makan. Ada benda tak minat kita nak minum. Ke tak gitu? Duduk jauh pun sanggup. Jangan main. Kalau jenis sesek motor ni, kita pergi Johor sekejap. Ingat nak benda. Lalu ke Endau ke, lalu ke Romping ke apa, kalau patah ni. Naik motosikal malam nak apa? Nak makan udang galak je. Kita mikir, oh, kalau aku dah gila. Oh, kita rasa kita, sebab kita dah minat. Tak duduk dalam hati kita. Tapi kalau duduk dalam hati, tak ada apa-apa. Jadi kalau untuk guru tu duduk dalam hati kita, dekat jauh tu masih dekat je. Halangan tu macam tak ada. Tapi kalau ikatan kita dengan guru kita tu kurang, dok kuat, kau dekat mau rasa jauh. Kalau rasa kuat, habis biti dah apa? Habis belanja sikit dah apa? Sebab ikatan tu, ikatan. Sebab tu saya sebut tadi, jauh dekat dengan kita, dengan tubuh kita, bukan diukur dengan jarak dan keuangan. Sejauh mana at-taqarrub, al-hub, kita dengan guru kita. Kita tengok ayat ni. Barang siapa menjalan akan jalan yang menuntut padanya ilmu. Mestilah nuntut ilmu. Nak jumpa tok guru dia, nak ngaji mana ke tidak? Mestilah belajar tempat pengajian. Dimudahkan Allah Ta'ala baginya jalan kepada syurga. Ini yang Tuhan kata. Nah, man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah summa yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Dalam kata sebut, wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah. Sesiapa yang keluar daripada rumah dia berhijrah kepada Allah. Maknanya menuju sesuatu tempat yang Allah Ta'ala suka, yang Allah Ta'ala redha. Termasuklah belajar ilmu. Termasuklah menjalani ilmu agama. Buat haji, buat umrah dan seumpamanya. Termasuk dalam bersuluk, berkhalwat dan macam-macam lagi. Itu muhajiran ila Allah. Summa yudrikuhul maut. Kemudian dia mati. Mati di tempat pengajian ke? Mati dalam perjalanan, accident ke? Apa saja. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Pahala di tangan Allah Ta'ala. So, bukan kecil. Tapi kalau orang nampak, orang sedar gitu lah. Orang berasa begitulah. Tapi kalau orang nak nampak, orang nak sedar, tak rasa apa. Biasa je. Ada hal. Tidak akan jadi gitu. Dia jadi gini ni kalau kita berguru, bukan kalau kita belajar. Yang mari gini, jarak jauh, rasa dekat. Halangan di tangan berasa, kalau ada berasa macam tak ada. Sebab kita berguru, bukan kita belajar. Kalau kita belajar ni, halangan sikit-sikit kita tinggal dah. Ada alasan lah bagi kita tak nak belajar. Tak nak pergi. Biar kalau kita berguru, sebenarnya ketika berguru tu hilang halangan. Hilang ranjau dan duri, menah dan manipulasi. Hilang. Yang dinampak, hub.
dia dengan guru dia. Ada ilaqah, ada hubungan rohani dan jasmani dia dengan guru dia, yang menyebabkan berlakunya at-tayyu, jarak yang dekat, yang jauh jadi dekat. Ia menyebabkan berlakunya at-tayyu, dapat kefahaman, belajar sikit kefahaman dia banyak. Itu kesan dan kelebihan dia. Dan bahawasanya malaikat sebenarnya menghantar sayapnya bagi orang yang menuntut ilmu. Orang tengok tu. Ridha ia dengan barang yang diperbuatnya. Dan bahawasanya orang yang alim sebenarnya mengucap istighfar baginya. Orang yang duduk di 7 petala langit dan bumi. Dan orang yang dalam bumi. Hingga ikan di dalam laut. Dan kelebihan orang yang alim atau orang yang abid. Seperti kelebihan bulan atas segala bintang. Dan bahawasanya ulama itu telah membesarkan anbiya. Dan bahawasanya anbiya tiada dibesarkan dirham dan tiada dinar. Sesungguhnya membesarkan mereka itu anbiya akan ilmunya. Maka barang siapa mengambil akan dia diambilnya dengan bahagian yang sempurna. Dia ambil dengan bahagian yang sempurna. Kalau orang ambil. Satu lagi. Daripada Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi 'ala al-'abidi ka fadli 'ala adnakum. Artinya kelebihan orang alim atau orang yang abid, orang yang beribadat saja, seperti kelebihanku atas kelebihan aku atas sekurang-kurang kamu, orang yang paling rendah sekali. Ka fadli 'ala adnakum. Qala, yang akhir sekali kita nak baca hari ni. Ni semua ni hadis-hadis yang dia bawa ni, hadis-hadis al-amsilah an-nabawiyah atau al-amsilah an-nubuwah. Hadis-hadis ni. Dia kata akhir, dan kemudian sabda Nabi, inna Allaha wa malaikatahu wa ahli samawati wa ahli al-ardi hatta namlata fi hujur fi ju'rati bi ju'riha wa hatta al-itana la yusallu ala muallimin nasi al-khaira. Maknanya dalam hadis ni sebut dia kata bahawasanya Allah dan malaikatnya dan isi 7 petala langit dan isi 7 bumi hingga semut di dalam sarangnya hingga ikan, sehingga ikan di laut tu sebenarnya mengucap selawat atau orang yang mengajar akan manusia kebajikan. Kebajikan tu kebaikan. Ajar ilmu lah. Semua tu. Kesan tu. Sebab tu kita kalau boleh, bukan setakat jadi orang yang belajar, ada ilmu dan kefahaman, ya, kita jadi orang yang mengajar. Akhir sekali disebut, dan sabda Nabi SAW, wa idza martum bi riyadil jannah farta'un. Qalu ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah? Qala hilakuz zikri. Apabila lalu kamu dengan kebun-kebun syurga, maka bermain-main kamu. Semua mereka itu sahabat, ya Rasulullah, apa kebun syurga? Sabdanya Nabi SAW, keliling duduk berzikir. Keliling duduk berzikir. Okey. Qala, ada ini dia sebut majalisul ilmi wa hilakuz zikri
fiha hayatun lil qulub wa taharatun lin nufus wa sabilun lis sa'adah fid darain li'annaha tu'arrifu billah wa tuqarribu minhu wa fiha ta'limu sahih. Apa maksudnya? Ilmu agama itu ialah ataupun disebut majlis ilmu, halaqah zikir. Padanya boleh menghidupkan hati, boleh membersihkan jiwa, jalan kebahagiaan dunia dan akhirat. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada akhirata fa alaihi bil ilmi wa man arada huma fa alaihi bil ilmi. Siapa yang nak dunia kena ambil ilmu, siapa yang nak akhirat kena ambil ilmu. Sesiapa yang nak dunia akhirat pun kena ambil ilmu. Sabilun lis-sa'adah fid darain li'annaha tu'arifu billah. Dia boleh kenal dan makrifat Allah, boleh mengenal akan Allah, boleh menghampirkan diri kepada Allah, dan padanya, pada majlis ilmu, majlis zikir, dapat mengajar bagaimana membaiki, mentasih akan agama, membaiki, mentasih akan di. Kata apa? Majlis zikir itu majlis halal dan haram. Betapa kami membeli dan menjual. Kita bak beli menjual. Kami sembahyang dan kami puasa. Dan kami berkahwin dan kami talak. Dan haji dan umpama. Dan seumpama yang demikian itu satu. Itu satu bahagian majlis zikir. Okay. Tadi saya sebut banyak dah. Satu. Yang dua katanya lagi pula. Kata Atta. Barang siapa berkehendak akan dunia, maka lazimlah atasnya dengan ilmu. Dan barang siapa berkehendak akan akhirat, maka lazimlah atasnya dengan ilmu. Dan barang siapa berkehendak kepada kedua-duanya, tiap-tiap daripada keduanya, maka lazimkah dengan ilmu. Adapun Al-Quran dan ahadis pada bicara ini amatlah banyak sekali yang menyentuh tentang kelebihan ilmu agama itu. Kita berhenti di sini dulu, insya-Allah kita sambung balik esok. Dan katanya pula, barang saya berkehendak setengah daripada asar, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, orang yang tiada tahu akan dia orang yang tidak tahu kan dia memadalah dengan ilmu itu kelebihan bahawa mendakwa akan dia dan suka dengan dia apabila dibangsakan kepadanya, dan memadalah dengan jahil celanya bahawa melepaskan dirinya daripadanya oleh mereka yang ada ia padanya. InsyaAllah kita sama balik dan setengah daripada asar. Allah Subhanahu wa taala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas shalihin. Allahumma ighfir lana warhamna warḍ 'anna wa taqabbal minna wa adkhilna al-jannata wa najjina minan nar wa aslih lana sha'nana kullahu. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على آله وصحبه وسلم والحمد لله العالمين بسر أسرار الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.